السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isyak dengan menggunakan kitab dosa-dosa besar ataupun judul asalnya Al-Kabair. Ini kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi, di mana perbincangan kita masih dalam dosa meninggalkan solat. Dosa keempat, meninggalkan solat. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang tajuk ataupun dosa yang keempat ini, meninggalkan solat, yang mana perbahasannya agak panjang, memandangkan dia adalah merupakan ibadah badan ataupun merupakan satu daripada rukun iman, dan pensyariatannya adalah merupakan pensyariatan yang berlaku melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, dan juga ibadah amali yang akan disoal, mula-mula akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibadah-ibadah lain terikat dengan solat seseorang itu. Dan pada tajuk ini kita sambung bila seorang anak diperintahkan solat, yang mana tuntutan bersolat ini adalah amat istimewa, dan sehingga dalam tuntutan solat ini ada tertera ataupun ada terikat dengan masa umur anak itu bila yang mereka itu diperintahkan untuk solat. Berbeza dengan ibadah yang lain, umumnya keterikatan beribadah yang lain adalah apabila seorang itu mukallaf, aqil dan baligh. Walaupun sebegitu, ibadah solat memang terikat dengan syarat mukallaf, tetapi sebelum seseorang itu baligh, di mana anak itu diperintahkan untuk solat, bermakna ibadah solat ini dia adalah satu ibadah yang amat istimewa di sisi Allah, dan berbeza dengan umur seseorang itu disuruh untuk solat. Menurut riwayat Abu Daud di dalam kitab sunannya bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Mursabi bis-salat idza balagha 7 sinin فإذا بلغ 10 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها." رواه Ahmad wa Abu Dawud.
Yang bermaksud perintahkanlah anak-anak itu untuk bersolat jika mencapai usia 7 tahun, 7 sinin. Dan apabila telah berusia 10 tahun, maka pukullah ia kerana meninggalkan solat. Jelas dalam hadis ini, anak itu naklah disuruh oleh ayahnya agar anak itu solat apabila balagha 7 sinin, apabila sampai umurnya 7 tahun. Dan apabila anak itu sampai umur balagha 10 sinin, 10 tahun, naklah dia dipukul. Pukul bukan untuk mendera, tapi pukul yakni sebagai peringatan. Solat ini adalah merupakan perkara yang amat besar di sisi Allah. Jadi bermaksud solat ini kalau berdasarkan kepada suruhan, umurnya ada 3 peringkat. Yang pertama 7 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga apabila sudah baligh. Dan seseorang yang baligh sudah tentulah apabila dia berakal dan baligh, maksudnya mukallaf, ibadah-ibadah yang wajib mesti dia tunaikan. Itu adalah merupakan peringkat yang ditetapkan sebagai mukallaf, taklif. Walaupun sebegitu, dalam ibadah solat ini ada umur-umur sebelum baligh. Yang pertamanya apabila anak itu sampai umur balagha 7 sinin, apabila mencapai umur 7 tahun, suruh dia solat. Dia pandai atau dia tidak pandai itu nombor 2, suruh dia solat dulu. Ambil kita ajar dia solat. Sebab umur 7 tahun bersolat, jadi anak yang umur 7 tahun tidak ada dosa bagi mereka. Batal dan sah itu bukan perkara utama, tapi di sini suruh solat. Yang perkara sah dan batal dia ambil kira seseorang tu apabila mukallaf, baligh. Apabila baligh, di mana setiap perilaku itu akan dikira dosa dan pahala. Berbeza dengan anak yang disuruh solat umur 7 tahun ini, bukan dikira syarat sah batal, tapi disuruh solat. Jangan abaikan untuk disuruh solat. Suruh solat. Sah ataupun tidak sah tu nombor 2, suruh solat dulu. Apabila tiba waktunya, anak tu mesti solat. Solat bang, solat adik. Lepas tu di samping tu ajarlah macam mana rukuk, macam mana qiyam, macam mana sujud, bagaimana bacaan Al-Fatihah yang betul. Dan apabila sampai 10 tahun, ini maknanya bagi peringatan. Kalau tidak mau solat, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah ke atasnya, ke atas anak tu tadilah. Apabila 10 tahun lagi tak mau solat, pukul. Pukul bukan mendera, tapi pukul untuk memberi peringatan. Solat ini adalah rukun Islam yang merupakan ibadah amali, ibadah badaniah yang sekali-kali tidak boleh tinggalkan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah merupakan satu kewajipan ke atas orang beriman mengikut waktunya. Jadi salat ini kewajipannya 5 kali satu hari, 5 waktu. Melainkan seorang tu jamak, itu adalah hukum yang lain. Jadi asasnya adalah 5 kali satu hari wajib salat, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kepada siapa? Kepada orang yang mukallaf, yang berakal dan juga cukup umur dalam Islam. Walaupun sebegitu, kita ulang umur untuk solat ini. Yang pertamanya 7 sinin, balagha 7 sinin, yakni sampai mencecah umur 7 tahun. Yang keduanya balagha 10 sinin, apabila sampai mencecah umurnya 10 tahun. Kalau tidak mau solat juga, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah ke atasnya. Pukul tu bukan untuk mendera, jangan sampai meninggalkan bekas luka dan sebagainya, tetapi sebagai peringatan. Yang mana tabiat ayah yang sayang kepada anaknya, pukul tu bukan jalan biasa. Maknanya kelakuan-kelakuan yang tertentu sahaja dipukul, bukan jadikan pukul tu sebagai kebiasaan. Jadi kalau ayah tu pukul kerana
kerana tidak solat itu, dia akan terkenang dalam kepalanya perkara ini adalah amat berat. Sebelum ni ayah tak pukul, ayah marah aja, tapi pukul sebab tak solat, akan meninggalkan bekas di ingatannya. Solat ini adalah ibadah yang tak boleh ditinggalkan sehingga ayah pukul. Jangan jadikan kebiasaan pukul. Pukul tu bukan senjata untuk mendidik. Nasihat itu adalah senjata untuk mendidik. Tapi dalam perkara ini nak membezakan di antara suruhan lain dan suruhan solat. Pukul ni pukul yang special sehingga dia boleh ingat sampai bila-bila dia kena pukul kalau dia tak solat. Dan dia akan buat kepada anaknya juga. 10 tahun tak solat, pukul. Jangan jadikan kebiasaan pukul. Tak betul. Benda tu kena jadi apa? Ingatan. Dalam hadis lain disebutkan, muru auladukum bis-salati wa hum abna'us sab'a wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madadi'. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ia bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu bersolat pada usia 7 tahun. Hadis yang lain pula. Dan pukullah mereka kerana meninggalkan solat pada usia 10 tahun. Juga pisahkan mereka tempat tidur mereka. Di mana hadis ini ada tambahan. Fafarriqu bainahum fil madadi', iaitu tambahan di situ, bukan maksud periwayat menambah. Rasulullah menambah. Sebab ini adalah merupakan satu bentuk pendidikan juga kepada anak. Yang pertama, apabila anak itu sampai umur 7 tahun suruh solat. Apabila anak itu sampai 10 tahun dia tidak mau solat, pukul. Dan juga pendidikan yang ketiga, pisahkan tempat tidur mereka. Apabila dah 10 tahun ni tak boleh tidur dengan mak ayah lagi, kena duduk tempat yang asing. Jangan umur 10 tahun masih duduk dengan mak ayah tidur. Ini tak betul lah. Di sini disuruh oleh Rasulullah juga pisahkanlah tempat tidur mereka. Kena ada satu bilik, tak boleh mereka ni tidur sekali dengan mak ayah. Dan kalau ada anak lelaki perempuan, maknanya juga tidak boleh mereka ni tidur satu bilik. Anak lelaki satu bilik, anak perempuan satu bilik, ibu ayah satu bilik. Mana satu bilik lelaki itu tak kira lah dikumpul 2-3 orang, okey. Yang perempuan satu bilik 2-3 orang, okey. Ibu ayah satu bilik. Di sini adalah merupakan suruhan pendidikan. Jadi tidak elok anak tu tengok ayahnya tidak menutup aurat yang betul, ibunya tidak menutup aurat yang betul, lebih-lebih lagi dalam perkara yang tak patut mereka tengoklah. Dan kerana itulah di sini disuruh oleh Rasulullah, wa farriqu bainahum fil madadi', dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Bainahum, di antara mereka pada tempat tidurnya, pisahkan. Jadi tidak boleh tidur bersama ibu dan ayah. Abu dah umur 10 tahun, lebih-lebih lagi. Kalau bolehlah dididik mereka kecil lagi, mereka tidur sendiri, biar mereka ni pandai berdikari. Umur 7 tahun dah tidur sendiri, agar mereka tu boleh berdikari, tidak takut untuk mereka hidup. Jadi kalau asyik tidur dengan ibu ayah, seolah-olah mereka tu tidak takut untuk berdikari hidup. Biar mereka ni pandai berdikari daripada kecil. Boleh mereka ni hidup tanpa ibu ayahnya, walaupun di dalam rumahnya boleh berdikari. Ini adalah merupakan didikan daripada Rasulullah SAW. Dan anda kata, inilah yang kita lakukan, insya-Allah inilah yang kita akan dapat rumah tangga yang mawaddah warahmah. Yang kita berkahwin di atas apa hikmah daripadanya, mawaddah warahmah, yakni kecintaan dan juga kasih sayang. Alhamdulillah. Ya, ini pisahkanlah tempat tidur antara anak lelaki dengan perempuan dalam usia 10 tahun. Jangan sampai mereka tidur sebelah menyebelah. Dan anak lelaki dan anak perempuan tidak boleh mereka ni tidur sebelah menyebelah,
apabila umur mereka 10 tahun, dan juga tak boleh juga tidur dengan ibu ayah dengan umur ini. Dan kalau anak itu boleh masa kecil umur 7 tahun mereka dah boleh tidur sendiri, itu yang terbaik agar mereka tu kuat, jiwa mereka tu kuat. Mereka ni tidak bergantung kepada ibu ayahnya untuk hidup, maknanya mereka tu kuat. Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala bahawa hadis tersebut di atas itu menunjukkan tentang besarnya siksaan jika anak-anak telah mencapai usia dewasa lalu meninggalkan salat. Maknanya hadis ini menunjukkan besarnya siksaan orang yang meninggalkan salat, sehingga dikehendaki dengan umur 7 tahun. Kalau kita lihat kepada ibadah yang lain, ibadah rukun yang lain, rukun Islam lain seperti puasa, umur 7 tahun tidak disuruh untuk puasa. Cuma kalau kita suruh tu bagus, tapi tidak disebut umur 7 tahun suruh berpuasa. Yang suruh berpuasa ni bila mereka sudah balik. Jadi menunjukkan ibadah solat ni satu ibadah yang memang berat, memang sangat-sangat berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat itu memang berat, melainkan orang yang ada dalam hatinya keagungan Allah, khusyuk. Maknanya hadir dalam hatinya keagungan Allah, ada Allah dalam hatinya. Solat itu memang berat. Kadang orang boleh berpuasa tapi dia susah nak solat, ada juga. Puasa Masya Allah sebulan penuh pun berat puasa kalau nak dibandingkan dengan solat. Maghrib subuh sampai maghrib berapa jam, 12 jam, 13 jam, tapi dia boleh berpuasa. Tapi solat hanya 10 minit satu waktu, berat. Inilah berat, solat itu amat berat. Dan kerana itulah pahala solat itu besar, sehingga ibadah-ibadah lain itu bergantung dengan penerimaan Allah terhadap solat. Kalau solat itu diterima oleh Allah, ibadah-ibadah lain itu kira mudah di sisi Allah. Dan kerana itulah ibadah badaniah, ibadah amali yang awal disoal oleh Allah adalah solat. Solat kita berjaya, insya-Allah yang lain ikut berjaya, sebab itu tabiatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu mencegah fahsyat dan munkar. Apabila orang itu solat dan solat itu ada dalam hatinya, makna khusyuk, ada keagungan Allah dalam hatinya, perkara-perkara lain itu bagus. Mana perkara-perkara lain itu akan selesai. Orang yang betul-betul solat, khusyuk dalam solat, dia tidak akan buat perkara munkar, dia tidak akan melanggar larangan Allah, dia akan ikut perintah Allah. Itu orang yang solat. Dan kerana itulah solat itu adalah kunci yang utama. Apabila solat itu berjaya, sudah tentulah orang itu berjaya ke semua ibadahnya, berjaya ke semua dalam hidupnya. Dia tidak akan melakukan benda mungkar, dia tidak akan melanggar larangan Allah, dan dia akan menurut segala perintah Allah. Kerana solat itu kunci utama dalam hidup kita. Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala bahawa hadis tersebut di atas itu menunjukkan tentang besarnya siksaan jika anak-anak telah mencapai usia dewasa lalu meninggalkan salat. Ini pesanan yang patut kita terapkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Pesanan daripada Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Dan sebahagian sahabat Imam Syafi'i telah berbeza pendapat dari hal hukumnya wajib dibunuh orang yang meninggalkan salat dengan sengaja setelah mencapai usia dewasa itu. Di sini timbul dari pandangan daripada ulama-ulama besarnya kedudukan solat ini, di mana sebahagian mereka mengatakan orang yang meninggalkan solat itu kena bunuh berdasarkan kepada rujukan hadis-hadis lah. Di sini ada khilaf ulama, di mana sebahagian sahabat Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i, telah berbeza pendapat dari hal hukumnya wajib dibunuh orang yang meninggalkan salat dengan sengaja setelah mencapai usia dewasa itu. Yang mana tergambar pada fikiran para ulama, sesungguhnya orang yang meninggalkan salat itu ada hukum bunuh bagi mereka, walaupun tidak sepakat. Sebagian mereka berpendapat bahawa jika seorang Muslim itu meninggalkan salat, maka harus dipukul, iaitu pada usia yang belum dewasa baligh. Ini hadis yang
Yang dua hadis di atas jelas, iaitu seorang yang belum sampai umur dewasa, belum baligh, yakni kena pukul. Itu dia punya batasan mula-mula, mana penderaan pada badan itu sudah ada bagi orang yang tidak solat umurnya 10 tahun. Itu 10 tahun bukan kewajipan untuk melakukan ibadah pun umur 10 tahun. Tidak ada dosa dan pahala bagi kanak-kanak umur 10 tahun. Dia belum baligh. Kebiasaannya belum baligh. Ya, kalau baligh memang tanda baligh apa? Satu daripadanya yakni mimpi basah. Tadi mimpi basah itu seorang berlaku pada kanak-kanak, baru berlaku pada laki-laki dan perempuan. Ini tanda baligh mimpi basah. Kalau 10 tahun tu kebiasaannya belum baligh lagi. Jika telah mencapai usia dewasa, yang mana hukumannya mestilah lebih berat daripada pukulan. Inilah dia punya yang dipahami oleh ulama. Kalau 10 tahun tu yang tidak ada taklif bagi mereka, tapi kena pukul, apatah lagi kalau mereka sudah baligh, yang lebih daripada pukulan lah. Dan tidak ada suatu hukuman yang lebih berat daripada pukulan yang patut dikenakan ke atasnya daripada hukum bunuh. Tak ada pukulan yang lebih berat daripada pukulan melainkan hukum bunuh. Bunuh itu satu bentuk pukulan. Umpama menggunakan pedang, pukul juga, di mana untuk membunuh, di mana pukulan bagi mereka yang dah dewasa, dah baligh, enggan bersolat, apabila disuruh solat, dipujuk solat, kaunseling untuk solat, tidak nak juga. Di mana ada ulama kata pukulannya adalah pukulan bunuh. Sebab kanak-kanak 10 tahun pukul untuk mendidik. Orang yang sudah dewasa, dah baligh, pukulan dibunuh. Dan telah berbeza pendapat juga di kalangan para ulama tentang hukuman orang yang meninggal solat itu. Berkata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahawa orang yang meninggalkan solat itu harus dipancung lehernya dengan pedang jika tidak mahu solat. Kemudian mereka berbeza pendapat pula dalam hal kekafiran mereka jika meninggalkan solat tanpa berhalangan hinggalah waktu solat itu telah habis. Yang mana jelas kepada kita ditimbul perbahasan ulama. Jadi khilaf ulama tentang hukuman bunuh bagi orang yang meninggalkan solat bermakna berat. Ulama-ulama sampai terfikir bahawa orang meninggalkan solat ini ada hukum bunuh. Ulama terfikir sampai tahap itu. Sebab apa? Umur 10 tahun pukul. Kalau umur dah dewasa lagi patut lebih pukul. 10 tahun tu memang tidak ditaklifkan mana-mana hukum kalau dia tu belum baligh. Dan kalau sudah baligh, sudah jelas dah orang tu patut lebih dipukul. Dan pukulan yang lebih berat tu adalah bunuh. Dan ulama-ulama juga jadi berbeza pendapat, apakah orang yang meninggalkan solat itu memang kafir betul, kafir keluar daripada Islam. Di mana man taraka solat baina ar-rajuli wa baina al-kufri taraka solat, yakni beza pembatas seorang itu dengan iman dan kufur adalah meninggalkan solat. Mana ulama-ulama yang melihat kepada zahirnya hadis itu ada mengatakan meninggalkan solat itu memang kufur betul. Kufur seperti menyembah berhala. Ada ulama mengatakan meninggalkan solat itu kufur nikmat. Tapi perkataan kufur itu ada. Mana berat? Sebab akan ada hadis-hadis berkenaan dengan kaitan orang meninggalkan solat itu dengan kufur. Itu berat. Jadi sini adalah amat-amat berat untuk kita mengambil perhatian. Sehingga ulama-ulama berbeza pendapat apakah orang yang meninggalkan solat itu kufur seperti seorang sembah berhala, ataupun kufur itu kufur nikmat, kufur yang tidak keluar Islam, tapi kufur ataupun kekafiran itu tetap melekat kepada dia. Sebab ada hadis yang zahirnya menunjukkan kekufuran orang yang meninggalkan solat. Kata Imam An-Nakhai Aib Asy-Syakhtiyani, Abdullah bin Al-Mubarrak. Di sini ada nota kaki. Siapakah yang dimasukkan dengan Abdullah Al-Mubarrak? Yang mana ulama-ulama ini sewajarnya memang kita kenal mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba Allah adalah ulama. Ulama ini disebut jelas dalam Al-Quran dan disebut jelas oleh Rasulullah SAW. Ulama itu waris Nabi dari segi ilmu, dan kerana itulah
sewajar patutnya kita mengenali ulama-ulama ini, lebih-lebih lagi ulama-ulama mujtahid. Mustahil dibagi ulama-ulama mujtahid. Musyakil ni ulama-ulama mujtahid yang duduk kurun yang 1, 2 dan 3. Kurun generasi ulama-ulama yang disebut mereka-mereka generasi yang terbaik umat Islam. Di mana ulama-ulama di kalangan ini, kata Ibnu Abidin, ada 10 orang sahaja yang satu taraf pada zaman itu. 10 orang sahaja. Orang masuk di sini, ulama-ulama yang mereka tu berhukum dan boleh mengeluarkan kaedahnya, boleh menyusun kaedah bagaimana mereka mengambil dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Hanya ada pada zamannya ada 10 orang sahaja. Itu termasuk Imam Syafi'i, Imam Mazhab 4 itu adalah ulama-ulama mujtahid yang mereka boleh melahirkan, mengeluarkan kaedah, menyusun kaedah untuk kita mempelajari bagaimana nak mengambil dalil daripada Al-Quran dan Hadis. Kata Ibnu Abidin hanya ada 10 orang sahaja, dan diikuti oleh ulama-ulama yang kemudian mujtahid yang kemudian dah, di mana tu ramai. Di antaranya adalah Imam Mulia, yang mana Ibnu Al-Mubarak. Siapa dia apa ni? Ada nota di sini, kita sama-sama ambil tahu. Dia adalah imam yang mulia, seorang hafiz dan mujtahid. Maksud hafiz di sini hafiz hadis. Biasa kita gelar hafiz ni orang hafal Al-Quran, tapi hafiz ni adalah orang yang hafal hadis. Sampai 100,000 hadis, 300,000 hadis. Contohnya Imam Ahmad, di mana diriwayatkan dia menghafal 1 juta hadis. Sehingga dia mengatakan satu orang yang nak dapat gelaran taraf mujtahid, paling tidak dia kena hafal 500,000 hadis. Ini kemuliaan, kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada ulama. Mungkin susah kita nak fikir, kita nak hafal sampai sebanyak itu, sebab tidak dianugerahkan oleh Allah. Mereka-mereka ni adalah merupakan pewaris Nabi, sehingga hafalan mereka tu memang hebatlah. Nama badannya nama Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih Al-Hambali At-Tamimi, bergelar Abu Abdul Rahman, punya banyak karya dan catatan pelayaran, menghabiskan umurnya dalam pelayaran sebagai orang naik haji, mujtahid, peniaga, pernah mengumpulkan ilmu hadis, fiqh, bahasa Arab, sejarah, bagi pemberani dan pemurah hati, berasal daripada penduduk Khurasan. Dilahirkan pada tahun 118 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah di Buhait. Dilahirkan negeri berdekatan dengan Sungai Furat, Iraq, ketika baru kembali dari peperangan dengan Rom. Moga-moga Allah merahmati dia. Maknanya dia adalah merupakan ulama kurun yang terbaik. Lahir pada tahun 118 Hijrah. Jadi bermaksudnya dia lebih awal daripada kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Itu nama badan dia. Bahawa, apa kata mereka? Bahawa orang yang meninggalkan solat itu kafir. Siapa yang mengatakan meninggalkan solat itu kafir? Imam Ibrahim An-Nakhai, Ayyub Asy-Syafi'ani, Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, bahawa mereka mengatakan orang yang meninggalkan solat itu kafir. Kafir itu keluar Islam. Ini siapa? Ulama-ulama yang hidup generasi terbaik umat Islam ni. Kurung yang 3 kurung yang terbaik ini, mereka ni memang lahir zaman itu. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan solat itu memang kafir, seperti orang sembah berhala tu. Na'udzubillah. Hal tersebut berdalilkan sabda Nabi SAW. Ini mereka berdalilkan kepada hadis SAW, di mana Nabi SAW ada menyebut al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Ia bermaksud perjanjian yang terjadi di antara kita dan mereka, ini kaum munafik, adalah dalam hal mengerjakan salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah menjadi kafir. Perbezaan kita dengan orang-orang munafik,
Ia tentang mengerjakan salat. Orang munafik dia zahirkan keislaman dia, tapi setengah keadaan dia tidak salat. Itu orang munafik. Orang munafik zaman Rasulullah, dia kalau solat malam ni, contohnya maghrib, isyak, subuh ni, mereka di malam malas. Dia solat tapi malam malas. Tapi orang munafik zaman sekarang tak solat langsung lah. Zaman munafik zaman dahulu, di mana perbezaan di antara perbezaan antara perjanjian orang beriman dan juga orang munafik ini tentang mengerjakan solat. Beza antara iman dan munafik ada dalam hal solat. Maka barang siapa yang meninggalkan solat, dia telah menjadi kafir. Pada hadis ini Zahir menyebut begitu. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah ada menyebut bainal rajuli wa bainal kufri tarkus salat, yang bermaksud perbezaan antara orang yang muslim dengan orang kafir adalah apabila dia meninggalkan salat. Beza antara muslim yang beriman ini dengan orang kafir ialah meninggalkan salat. Orang mukmin, orang Islam yang mukmin, dia tidak meninggalkan salat. Orang kafir dia tidak salat. Beza antara kita dengan orang kafir itu bagaimana? Tentang salat. Dan inilah di antara hujah-hujah yang digunakan oleh ulama-ulama besar ini. Mereka menganggap orang yang meninggalkan solat itu kafir. Kalau meninggalkan solat dengan sengaja, ulama-ulama yang lain mengatakan jadi kafir apabila mereka itu membangkang atau menentang hukum itu. Ulama-ulama yang mengatakan kafir ataupun kufur nikmat apabila seorang itu mengatakan solat itu tidak wajib, itu jadi kafir. Ini ulama yang mengatakan kufur nikmat. Tapi berdasarkan pada ulama-ulama yang kita sebut namakan tadi, mereka tidak berhujah sebegitu. Mereka melihat kepada zahir hadis ini, siapa yang meninggalkan solat itu kafir. Kalau meninggalkan solat dengan sengaja, tanpa ada penguzuran, tanpa ada paksaan. Bahaya akibat meninggalkan solat, kita lihat sikit lagi tajuk ini. Bahaya akibat meninggalkan salat sebagaimana yang warid dalam sebuah hadis yang panjang lebar, maksudnya seperti berikut. Yang kesimpulan khilasah daripada hadis yang panjang lebar berkenaan dengan orang yang meninggalkan salat. Warid daripada hadis disimpulkan di sini khilasah ataupun kesimpulan. Sesungguhnya orang yang menjaga solat 5 waktu itu kelak Allah akan memberikan kepadanya 5 macam kemuliaan. Orang yang menjaga solat, dia akan dapat 5 kemuliaan. Yang pertama, dia akan diselamatkan dari kesulitan mencari sara hidup. Jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan orang itu, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dia daripada kesulitan hidup dia. Itu jaga solat. Orang menjaga solat yang kedua, dia akan diselamatkan daripada siksa kubur. Orang menjaga solat yang ketiga, dia akan diberikan buku catatan amalannya dari sebelah kanan. Orang yang menjaga solat yang keempat, dia akan dapat melalui tiang sirat pada hari kiamat seperti kilat yang menyambar. Orang yang menjaga solat yang kelimanya, dia akan memasuki syurga tanpa hisab. 5 kemuliaan orang yang menjagakan solat. Dan siapa yang melalaikan solat, ini nak jaga. Yang tadi kemuliaan orang jaga solat, kalau kita termasuk dalam kumpulan orang yang menjagakan solat, kita dapat kemuliaan yang tadi berdasarkan waris daripada hadis yang panjang. Siapa yang melalaikan solat, maka akan disiksa Allah dengan 14 macam siksaan. 5 daripadanya di dunia, 3 ketika menghadapi kematian, 3 ketika di dalam kubur, 3 lagi ketika keluar dari kubur. Adapun siksaan ketika di dunia, orang meninggalkan solat, siksaannya di dunia ada 5. Yang pertama, dia akan dicabut keberkatan seumur hidup. Dia hilang keberkatan umurnya. Dia tidak dapat keberkatan dia dalam umur dia. Yang kedua, dia akan dihapuskan dari wajahnya tanda cahaya sebagai orang soleh. Tanda wajah orang soleh ini daripada solat. Orang tidak solat, hilang cahaya daripada wajahnya.
Yang ketiga, semua amal yang dikerjakan tidak akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Orang tidak solat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerima, tidak memberi ganjaran dalam amalan-amalan yang lain. Maknanya amalan lain kuncinya adalah solat. Yang keempat, doanya tidak akan naik ke atas langit, iaitu tidak akan diterima oleh Allah permintaannya. Yang kelima, tidak akan mendapat bahagian doa orang-orang saleh. Sudah tentulah tak dapat bahagian doa saleh. Dalam sembahyang kan ada doa ihdinas siratal mustaqim, paling tidak pun tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Doa itu tertentu kepada orang lain yang solat sahaja. Orang tak solat tak akan dapat doa ini. Termasuk doa-doa lain daripada orang saleh tidak akan dapat kepada orang-orang yang tidak solat. Sedangkan doa orang saleh ini termakbul oleh Allah. Adapun bencana yang akan diterimanya ketika menghadapi kematian. Apabila nak mati, di mana dia akan mendapat bencana, akan ditimpa bencana. Yang pertama, dia akan mengalami kematian yang hina. Yang kedua, dia akan mengalami kelaparan ketika matinya. Yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan haus, yang seandainya diberikan minuman dari semua air laut yang di merata dunia ini, nescaya tidak akan berhasil untuk menghilangkan kehausannya. Ini bila masa seseorang tu nak mati haus sangat, tak dalam keadaan nak mati dah haus, kalau tak solat lagi haus, andai katalah laut air laut dunia ni diminumkan kepada dia, dia pun tak hilang dah apanya. Kita pertimbangkan sikit.
kita dengan sikit ya. Kita baca ya. Dan ada pun bencana yang akan diterimanya ketika berada di dalam kubur. Orang tidak solat, dia akan mendapat bencana di dalam kubur. Yang pertama, kuburnya akan disempitkan hingga semua tulang rusuknya menjadi hancur dulu. Yang kedua, kuburnya akan dinyalakan dengan api yang membara, di mana dia akan berbolak-balik di dalamnya siang dan malam. Yang ketiga, dia akan dijaga dalam kuburnya oleh ular botak yang dipanggil dengan nama si ganas yang botak. Yang kedua, belah matanya menyemburkan api dan kukunya seperti besi. Panjang setiap kuku itu sama dengan perjalanan sehari suntuk. Ular itu akan mengatakan kepada si mayit itu, "Akulah ular ganas yang berkepala botak." Sedangkan suaranya seperti halilintar yang sedang menggelegar. Ular itu akan mengatakan, "Aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat subuh hingga terbit matahari. Aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat zuhur hingga munculnya salat asar. Aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat asar hingga datangnya salat maghrib. Aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat maghrib hingga datangnya salat isya. Dan aku akan memukulmu kerana engkau telah melalaikan salat isya hingga datangnya salat subuh." Maka setiap kali ular tersebut memukulnya, lalu menembuslah dia di dalam bumi itu sedalam 70 hasta, dan sentiasa dia berada di dalam bumi dengan berkadang seksa hingga ke hari kiamat. Itu dalam kubur. Yang terakhirnya, dan ada pun seksaan yang akan diterimanya ketika bangkit dari kubur pada tempat pemberhentian hari kiamat ini di mahsyar, iaitu yang pertama, dia akan dihisap dengan hisap yang menyulitkan dirinya. Yang kedua, dia akan mendapat kemurkaan Tuhan, ini Allah. Yang ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka wa'iyyazubillah. Maknanya orang tinggalkan solat, dia akan mendapat azab masa dia hidup, dia akan mendapat azab masa dia nak mati, dia akan mendapat azab masa dia dalam kubur, dia akan mendapat azab masa dia bangkit di mahsyar. Setiap tempat itu dia akan menerima azab sebab tidak solat. Moga kita dijauhkan Allah daripada hal-hal yang menyulitkan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma 'allimna 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.